Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil pengajaran peringatan daripada kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus tadabbur surah Yusuf. Kita akan lihat surah Yusuf mula daripada ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. InsyaAllah pada pagi ini dia tak banyak tazkirah lah, peringatan, tapi kita lihat kisah Yusuf, babak lah, satu babak daripada kisah Yusuf AS, Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf ni, yang banyak pengajaran. Surah Yusuf ni banyak pengajaran sekali yang kita boleh raih daripada kisah Yusuf, kisah Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf ini. Sehingga kan ada satu buku tu dia tulis 1000 pengajaran. Daripada surah Yusuf aja ada 1000. Ayat dia 100 lebih aja. Memang ada 1000. Setiap ayat tu macam ada 10 pengajaran yang boleh dia ambil daripada surah Yusuf. Biasanya kalau kita dengar tentang Nabi Yusuf aja, kita teringat tentang peristiwa dia dengan isteri Al-Aziz, atau orang panggil nama Zulaikha. Tapi dalam Quran dia tak sebutlah Zulaikha, dia panggil isteri Al-Aziz. Itu aja kita ingat. Biasanya lah orang biasa handsome-nya Nabi Yusuf, dan macam mana isteri Al-Aziz ni, majikan dia, bos dia boleh tergoda. Biasa itulah kita. Isteri Al-Aziz ni dia nak beritahu kepada kita, dia nak perempuan-perempuan di kota Mesir ketika itu meremehkan dia lah, menghina dia. Dia akan macam mana dia boleh tertarik dengan hamba dia. Hamba ni kira low class sekali, dia high class, dia isteri menteri. Macam mana boleh tertarik? Dia pun panggil diorang semua, dia jemput diorang untuk makan, lalu dia bagi pisau. Bila mereka sedang potong buah-buahan dia panggil Yusuf, dia panggil Nabi Yusuf keluar, ukhruj, keluar, jalan depan perempuan-perempuan ni. Nabi Yusuf keluar aja, mereka ni sedang potong buah-buahan dengan pisau tu. Kalau dalam Quran tu jaga qatta'na, bukan hiris, macam dia belah dia punya tangan dia, tak rasa dia belah dia punya tangan dia. Barulah isteri Al-Aziz templak mereka. Korang baru tengok seminit saja, baru tengok sekejap aja sampai berdarah-darah tangan, terpotong tangan. Aku tinggal bertahun-tahun dengan dia. Macam mana aku tak tergoda? Itu mereka kena templak dengan pandai juga isteri Al-Aziz ni. Dia licik lah, perempuan yang licik. Dia panggil mereka, dia cakap, sekarang macam mana?
Korang nak hina aku. Bahasa kita lah, bahasa saya lah. Korang nak hina aku. Korang tengok baru berapa minit saja. Sampai ni darah-darah semua. Tengok tangan semua berdarah. Malu mereka yang hina dia. Aku tinggal dengan dia bertahun-tahun. Jadi itu biasanya lah kisah Yusuf ni. Yang kita tahu itu bab itulah biasanya lah yang tahu. Tapi ada bab yang banyak sekali pengajaran dia. Kita ambil pada bab bab mimpi raja Mesir. Ni raja Mesir ni bukan Islam lah, raja Mesir. Ketika itu dia bermimpi dan Allah cakap waqala al-malik. Ini menurut ulama dia ada mukjizat Al-Quran. Allah kata waqala al-malik pada ayat yang ke 23. Ayat yang ke-43 sorry. 43 Allah kata malik. Sedangkan Mesir raja dia, gelaran raja dia adalah Firaun, bukan Malik. Malik tempat lain. Mesir dia tak pakai nama Malik, tapi Allah panggil Malik di sini. Kalau di Bible dia tak panggil king, dia panggil Pharaoh juga. Pharaoh itu Firaun. Dia punya gelaran Firaun. Tapi Allah panggil Malik. Pada tahun Nabi Yusuf ni yang naik menjadi raja ni yang jatuhkan kerajaan Firaun ni, macam betul ni rakyat tempat orang biasalah yang jatuhkan kerajaan Firaun pada zaman Nabi Yusuf. Dan ini menunjukkan ketepatan Al-Quran bila Al-Quran cakap Malik, raja, bukan Firaun pada zaman Nabi Yusuf. Pemerintahan raja lah, pemerintahan raja, bukan pemerintahan Firaun. Jadi raja ni dia telah bermimpi. Dia mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Dan dia juga bermimpi aku lihat 7 tangkai biji-bijian, yang ni gandum 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 lagi tangkai yang kering. Lalu dia pun kumpulkan dia punya ketua-ketua kaum ataupun dia punya ahli kabinet lah. Dia kumpul, dia minta mereka untuk tafsirkan. Siapa yang pandai tafsir mimpi? Dan ketika itu ramai yang pandai tafsir mimpi. Ketika zaman Nabi Yusuf ni, zaman yang Nabi Yusuf berada di Mesir, mimpi merupakan satu kita cakap satu ilmu lah. Yang berliga, dan mereka ni orang yang pandai-pandai juga yang tafsir mimpi. Tapi bila kena dengan mimpi raja ni, semua tak dapat tafsir. Dan menteri-menteri ni jawab apa? Qalu adghasu ahlam. Tadi raja cakap ru'yah. Dia cakap ahlam. Ahlam ni jamak kepada hulum. Hulum ni mimpi buruk. Ru'ya itu mimpi kita cakap ru'ya mimpi betul lah, ataupun ru'ya shadiqah, mimpi yang betul, yang benar. Tapi mereka kata ini mimpi buruk ni. Ni mimpi buruk. Ni nak cakap dengan kita apa tuan-tuan? Dia tak ada jawapan dia. Mereka tak ada jawapan. Tapi bila ni orang-orang ni bila dia tak tahu jawapan dia kata ini bukan ru'yah ni. Dia dengar padahal tempat-tempat mereka dengar ini ru'yah. Dia kata ini ahlam aja. Ini ahlam. Kita ni wa manahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Kita ni ahlam tak tahu. Kita tahu ru'yah. Bagus betul dia punya alasan dia. Tengok orang dia nak elakkan dia tak menunjukkan kejahilan dia, kebodohan dia, atau dia tak pandailah nak tafsirkan mimpi raja tu, takut salah tafsir ke apa, tak tahulah alasan apa yang mereka tak tafsirkan. Dia kat kita ni ahlam ni, mimpi buruk ni kita tak pandai nak tafsirkan. Kita pandai mimpi yang benar je kita tafsirkan. Allahu Akbar. Ini pengajaran ulama cakap mereka bagi alasan kalau dia dah tak tahu, tapi bagi alasan ini bukan mimpi benar, ini bukan ru'yah, ini hulum. Itu kemudian orang yang selamat di antara 2 orang yang sepenjara dengan Nabi Yusuf ni, ada 2 orang sepenjara dengan Nabi Yusuf.
Jadi satu tu selamat, lagi satu dihukum bunuh. Jadi yang selamat ini dia jadi waiter lah, penuang arak kepada raja. Bila dia dengar saja, dia ketika itu di dalam istana, bila dia dengar tentang tafsir tentang mimpi raja, at that time baru dia teringat Nabi Yusuf. Padahal dia dengan Nabi Yusuf tu dah bertahun-tahun dia dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakap, bila engkau keluar daripada penjara ni, engkau sebutkan kes aku dengan raja. Nabi Yusuf minta dia tolong lah, sebutkan kes aku dengan raja. Dia bila dia keluar je terus dia lupa, tak teringat langsung tentang Nabi Yusuf. Bayangkan, syaitan lupakan dia sehingga dia tak teringat. Bila dia terdengar saja mimpi raja ni, baru dia teringat tentang Yusuf. Lalu dia cakap, aku akan beritahu kamu tentang tafsiran kan, hantar aku ke penjara. Supaya dia dapat tafsiran daripada Nabi Yusuf. Lalu dia pun bergegas lah, cepat-cepat dia pergi ke penjara, mungkin dengan escort lah, dengan daripada istana dia pergi. Sampai aja kita tengok di sini part ini kita nak tengok kepada akhlak Nabi Yusuf. Sampai saja dia tak ada minta maaf, tak ada apa. Yusufu, dia kata Yusuf, dia terus panggil Yusuf, ayyuhas siddiq, dia puji Nabi Yusuf, wahai orang yang benar. Aftina fi sab'i baqaratin siman. Lalu dia beritahu kepada Yusuf mimpi raja. Itu tafsirkanlah kepada kami 7 mimpi 7 ekor lembu gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, dan 7 tangkai yang kering, yang hijau, dan 7 tangkai yang kering, supaya aku balik boleh beritahu kepada manusia tentang tafsiran mimpi ini. Kita tengok tuan-tuan, dia datang, dia tak tunaikan permintaan Nabi Yusuf minta tolong dia tak tunaikan. Sekarang ni dia minta bantuan Nabi Yusuf. Dia minta, tak segan-segan, tak ada nak cakap minta maaf, tak ada apa, terus minta aje. Kalau kita di tempat Nabi Yusuf, dahlah si dia ni dia tak kenang jasa juga, kalau kita lah tak kenang jasa punya orang, lepas tu datang action pula nak minta tolong pula gitu. Kalau orang tu hati dia kita cakap bukan seperti hati Yusuf hati Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cerita dia banyak, kalau satu surah ni kalau kita lalui, dia menunjukkan dia punya cantiknya bukan luaran. Rupa Nabi Yusuf ini separuh kecantikan makhluk ni, lagi separuh adalah milik Nabi Yusuf. Lagi separuh tu milik Nabi Yusuf. Kalau seluruh makhluk Allah, separuh itu semua orang yang cantik itu separuh, lagi separuh itu Yusuf seorang saja. Biasa kita ingat luaran dia yang cantik, memang handsome lah Nabi Yusuf ni. Tapi bukan itu saja, tapi dalaman dia lebih cantik lagi daripada luaran dia. Jadi kita nak cakap cantiknya akhlak Nabi Yusuf. Jadi bila diminta bantuan, sampai Rasulullah SAW bercakap, rahimallahu Yusuf, moga-moga Allah merahmati Nabi Yusuf. Kalaulah aku di tempat Yusuf, kalaulah aku di tempat dia, tentu aku akan letakkan syarat. Aku tak akan beritahu engkau dia punya tafsir, sehingga aku letak syarat untuk dikeluarkan daripada penjara ini semua. Sehingga Rasulullah SAW cakap, tapi Yusuf ni sabar betul dan baik betul orang dia. Yang minta tolong ni, yang minta tolong adalah raja yang sumbat dia dalam apa ni, kerajaan yang minta tolong, cakap kerajaan. Yang masukkan dia dalam penjara ni kerajaan juga. Dia kena penjara, difitnah lah, tak bersalah, masuk dalam penjara. Siapa yang masukkan dia dalam penjara? Kerajaan juga. Kerajaan yang sama juga masuk dia. Tapi hati dia bersih betul, tak dengki betul dengan permintaan daripada orang ni. Tukang minum yang beri minum raja ni. Bersih betul hati dia ni. Sehingga terus kalau Nabi Yusuf beritahu tafsir dia, tuan-tuan, kita dah cakap dia bertindak di luar daripada
kita cakap pemurah lah, orang yang pemurah. Dan dia tak letakkan syarat apa-apa. Dia terus beritahu dia punya tafsir aja, dah cukup lah. Tafsir dia, kalau saya lah, kalau saya tahu tafsir dia, orang datang ini, cukup Nabi Yusuf hanya beritahu tafsiran dia, kamu akan kerajaan negeri Mesir akan mengalami tujuh tahun makmur, dalam kehidupan yang makmur, baik, dan 7 tahun kemarau. Jadi tujuh lembu, 7 tangkai yang hijau itu menurutnya ikut tafsiran dia adalah 7 tahun yang makmur. Kalau 7 tangkai yang kering tu 7 tahun kemarau. Dah settle lah dia cakap jadi 7 tahun yang yang kemarau ni nanti akan makan habis semua 7 tahun yang makmur, bekalan makanan 7 tahun yang makmur itu akan dimakan oleh 7 tahun kemarau. Dah settle. Itu tafsiran lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Dah settle. Dah tak tuan-tuan? Nabi Yusuf hanya perlu beritahu tafsiran dia saja. Kalau tapi dia bertindak, dia pergi lebih jauh daripada tu. Kalau ayat ni, ini bukan tafsiran tuan-tuan. Kalau ayat yang ke 47 ni bukan tafsiran. Qala tazra'u sab'a sinin. Ini ayat ni yang kita nak bincang ni pagi ni. Dia berkata qala tazra'u sab'a sinin. Dia kata, Nabi Yusuf menjawab, hendaklah kamu semua, hendaklah kerajaan, dia kata orang-orang Mesir ni, hendaklah dengan kerajaan semua menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Jadi dia instruct mereka, tuan-tuan. Dia beri arahan kepada mereka apa yang nak buat untuk menghadapi musim kemarau lah. Kalau musim yang makmur itu tak tahu. Tapi bagaimana nak menghadapi kegawatan sekarang ni bahasa moden, kegawatan ekonomi. Bagaimana nak menghadapi kegawatan ekonomi? Dia beritahu mereka apa nak buat. Dia bukan tafsir tau, tuan-tuan. Kalau daripada ayat ni, dia bukan tafsirkan mimpi tu. Dia bukan hanya tafsirkan mimpi tu, tapi dia beritahu kepada orang ni, kepada pelayan ni, beritahu dengan raja apa nak buat. Ini kita tengok suci bersihnya jiwa ataupun hati Nabi Yusuf ni. Dia tak dendam dengan mereka, bahkan dia lakukan dengan ilmu dia, untuk dia membantu kerajaan. Kerajaan pada waktu itu bukan kerajaan Islam. Bukan kerajaan Islam ketika itu, tapi seorang nabi. Hati dia bersih sangat. Dia instruct mereka. Dia arahkan mereka apa nak buat. Hari itu semalam ke 2 hari yang lepas. Saya pun lepas bertadabbur ni, saya pun ikuti tadabbur juga di tadabbur center, ikut dengar. Dan saya pada hari itu Dr. Zaharuddin pula yang tadabburkan ayat ni. Subhanallah. Ini pakar ekonomi lah. Bila tadabbur ayat ni, memang nampak tingginya Al-Quran ni, memang nampak pengajaran dia banyak sekali lah, tuan-tuan, daripada satu ayat ni aja. Dia tadabbur satu ayat ni aja. Dia cakap first kali dia cakap qala tazra'u sab'a sinin. Dia cakap first kali tumpu kepada sektor apa? Sektor makanan. Dalam menghadapi kegawatan lah. Jadi di sini lepas 7 tahun yang pertama ni, 7 tahun pertama keadaan makmur, tanaman pertanian semua okey. Kemudian 7 tahun yang kedua itu, 7 tahun yang berikutnya adalah kemarau. Jadi bagaimana nak menghadapi kemarau ini? Jadi Nabi Yusuf perintah, arahkan kepada mereka supaya tanam da'abah ni dengan sungguh-sungguh, buat kerja lebih. Jadi pada tahun yang makmur itu, pada tahun
kita tanaman semua menjadi tu betul-betul dengan dapat cukup air semua, betul-betul punya bersungguh-sungguh bekerja. Bekerja lebih lah. Dan Aban ni sungguh-sungguh atau kerja lebih. Itu satu pertama. Dan fokus kepada sektor pertanian ataupun sektor makanan. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Dan apa yang kamu hasadtum, kamu ketam, kamu tuai kan, maka biarkan dia pada tangkai dia. Jadi fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih, apa yang kamu ketam ataupun apa yang kamu ketam, bila tuai itu, biarkan dia pada sumbulih, bulir ataupun tangkai-tangkainya. Jangan pisahkan dia daripada bulir dia ataupun daripada tangkai-tangkai dia. Kerana ini teknologi, tuan-tuan. Ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang punya idea. Teknologi ini sampai sekarang di Sudan saya dengar mereka lakukan teknologi ini. Jadi dia simpan mereka akan simpan kalau kita sekarang padi lah, kita tak gandum gandum ni tangkai-tangkai gandum ni mereka simpan pada tangkainya. Dia try 2 tahun 2 tahun dengan yang mereka yang buka daripada tangkai-tangkai dia, dengan mereka simpai pada tangkai-tangkai dia, yang disimpan pada tangkainya tu, selepas yang ini rosak terus. Macam beras lah kalau kita ada kalau yang sekarang ni kita ada yang dah ada terkopik daripada dia punya tangkai dia. Kalau disimpan tu selepas 2 tahun sama je dia punya fresh dia, 100% sama, 100% sama. Jadi di sini kata-kata Dr. Zahrudin, jadi apa yang kita ada boleh kita kiaskanlah, bukan hanya makanan tau, apa saja yang kita ada, kita mesti ada ilmu untuk menyimpan dia. Untuk menghadapi zaman gawat ni atau masa-masa gawat ni, kita mesti ada ilmu untuk menyimpan dia. Untuk menyimpan dia, simpan dia kat, kecuali illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit daripada apa yang kamu makan. Dan dia tafsirkan dia lah, tuan-tuan, saya tak faham sangat. Dia tafsirkan ini sebagai reserve. Mesti nak ada reserve, mesti ada simpanan. Sedikit saja yang makan. Jangan makan lebih daripada apa yang dituai itu. Sedikit aja untuk makan, tapi banyak kepada simpan untuk menghadapi 7 tahun akan datang kemarau. Ini tunjukkan kita kata teknologi Nabi Yusuf ketika itu. Jadi kita lihat di sini Nabi Yusuf ni, Allahu Akbar, kita kata sikap dia satu, ilmu dia lah. Kalau ilmu ekonomi di sini kita tengok memanglah first class lah, tuan-tuan. Tapi sikap dia, stand dia ni tak dengki dengan orang, tak baik betul lah, kita cakap baik betul. Orang dah aniaya dia, kerajaan dah penjarakan dia, ataupun orang yang tadi tu tak berterima kasih, tak kenang jasa dia, tak buat apa yang dia suruh, sekarang ni datang minta tolong kepada dia. Allahu Akbar. Dan bila raja dengar, nanti ayat seterusnya kita lihat, ada masa sedikit, saya nak bawa lagi satu cantik akhlak Nabi Yusuf ni. Kita tengok sabarnya Nabi Yusuf. Bila raja dengar saja, bila raja dengar tentang cadangan Nabi Yusuf, apa yang dibuat, raja suka betul. Raja dia pemerintah, dia tahu nilai saranan ekonomi ni, terutamanya dalam sektor ekonomi. Bila dia dengar saja, dia tertarik betul. Siapa ni orang dalam penjara? Raja tak tahu cerita.
macam mana Nabi Yusuf ini semua pegawai dia lah yang penjarakan Nabi Yusuf. Raja tak tahu cerita. Jadi bila raja dengar saja, raja pun tertarik betul. Raja utusan. Raja hantar utusan pergi jemput, keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Tengok tuan-tuan. Jadi utusan ni datang. Ayat yang ke 50. Ayat yang ke 50. Falamma ja'ahu rasul. Apabila datang utusan itu kepada Nabi Yusuf. Mungkin datang, siapa ni banduan nama Yusuf? Keluar raja panggil awak, raja jemput awak ke istana, awak sekarang bebas daripada penjara. Mari ikut aku ke penjara, mungkin gitulah announcement dia. Kata Rasulullah, sekali lagi Rasulullah bagi komen. Rasulullah bagi komen, kalau aku di tempat Yusuf tu, aku dah berlari dengan utusan itu ke pintu penjara. Tapi Nabi Yusuf cool aja tuan-tuan. Sabar aja Nabi Yusuf. Tenang aja Nabi Yusuf. Apa dia jawab? Qala rji' ila rabbik. Dekat pulanglah engkau kepada, dia tak nak keluar. Nabi Yusuf tak nak keluar. Pulanglah engkau kepada tuan kau, itu kepada raja. Nabi Yusuf tak nak keluar pula. Dijemput, dia panggil keluar. Dia tak nak dibebaskan. Tengok, Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Dia nak kes dia dibuka balik kes dia. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tengok tuan-tuan. Yang masukkan dia dalam penjara ni adalah isteri Al-Aziz. Isteri Al-Aziz fitnahkan dia. Yang Nabi Yusuf ni cuba goda isteri Al-Aziz ni. Jadi dia dimasukkan dalam penjara. Kes dia apa tuan-tuan? Kes dia difitnah menggoda isteri Al-Aziz. Itu senang aja kes dia. Kes dia kenapa dia dimasukkan? Dia ditodoh lah. Dia ditodoh menggoda, cuba untuk buat serong dengan isteri Al-Aziz ini, lalu dia dipenjarakan. Kalau dia nak mention kes tu, kalau saya lah, beritahu kepada raja apa aku ditodoh untuk goda isteri Al-Aziz, kan kita beritahu itu. Tapi apa yang dicakap di sini, fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahun. Tanya kepada raja apa hal perempuan-perempuan yang potong tangan-tangan mereka. Tengok, dia tak cakap tentang isteri Al-Aziz, dia tak cakap sekarang lah kalau itu macam skandal tu. Dia tak cakap skandal tu tuan-tuan. Dia cakap halus saja bahasa dia. Apa hal perempuan yang potong tangan mereka? Apa hal perempuan-perempuan yang potong tangan mereka? Allahu Akbar. Dia tak nak malukan tuan-tuan. Dia tak mau sebut. Walaupun isteri Al-Aziz tu, Zulaikha lah orang kita kata, todoh dia, nak goda dia dan ini, dia tak nak sebut pun benda tu. Ini hati dia, suci betul hati dia, tapi dia sebut tentang perempuan-perempuan yang potong tangan dia, tangan mereka tu. Jadi Allahu Akbar, kita tengok satu, dia tak nak keluar dulu. Dia tak nak keluar. Kenapa tuan-tuan? Dia nak keluar nanti bila kes dia ni bila dia bersih nama dia, barulah dia nak keluar. Dia tak tunggu gapah nak keluar. Kalau dia keluar sekarang ni, kalau dia keluarlah pada waktu utusan tu datang, minta dia keluar, dia pun keluar, orang akan cakap, ini Yusuf. Dulu dia goda isteri Al-Aziz, dia dipenjara 7 tahun, lepas tu dia boleh tafsirkan mimpi raja, dia dibebaskan. Jadi dia tak clear dia punya nama. Jadi dia nak clear nama dia. Dia nak bersihkan nama dia. Dia nak kes dia dibuka balik. Supaya jelas kepada orang nama dia yang tercemar tu, supaya bersihkan nama dia. Allahu Akbar. Dan dia tak tergopoh gapa nak keluar daripada penjara, walaupun dia lama dalam penjara, dia tak nak keluar. Itulah sedikitlah tuan-tuan. Pagi ni kita lihat kepada kisah Nabi Yusuf. Banyak sekali pengajaran dalam kisah Nabi Yusuf ini, dalam surah Yusuf ni. Sehingga kan saya katakan tadi kan, ada penulis tulis 1000 pengajaran daripada
kisah Nabi Yusuf. Wallahu a'lam. Itulah sedikit untuk peringatan kepada kita tentang satu kita lihat tentang akhlak lah, tentang masalah akhlak. Kalau di Mesir ni ketika itu Nabi Yusuf seorang aja yang beriman, yang lain semua seluruh Mesir itu adalah orang musyrik lah, orang-orang kafir. Tapi kita tengok akhlak seorang Muslim itu, sehingga akhlak seorang Nabi lah, kita cakap akhlak seorang Nabi di dalam penjara, di istana, akhlak dia menyelah sekali, nampak sekali. Kita lihat keindahan Islam tu. Jadi ini yang susah ni kita ni. Kadang kita tinggal dengan orang-orang kafir ni, tapi kita orang tak nampak akhlak Islam kita, sehingga kan ada penulis cakap al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu dihijab oleh orang Islam. Islam yang indah tu dihijab, ditutup, diselubung. Orang tak nampak keindahan Islam itu oleh siapa? Oleh orang-orang Islam. Oleh siapa? Kita lah. Kita yang tutup keindahan Islam itu sendiri. Jadi sedikitlah tuan-tuan untuk kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.